Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ini cikgu nak berkongsi tentang tajuk instrumen pembayaran. Bagi matematik tahun 4, rujukan buku teks muka surat 126. Jadi sebelum tu cikgu nak jelaskan maksud instrumen ni ialah kaedah lah. Maksudnya di sini instrumen ni jadi kaedah pembayaran. Cara macam mana kita nak bayar? Pakai duit ke? Pakai online ke? Dan sebagainya. Okey, itu maksudnya. Jadi instrumen pembayaran ataupun kaedah pembayaran, yang pertama kita belajar bayar secara tunai. Bayar secara tunai ni selalu kita gunakan. Okay, nak beli apa-apa banyak kita gunakan secara tunai. Alright, duit wang kertas dan wang shilling ya. Boleh guna. Maksud bayaran tunai tu kita bayar terus menggunakan wang kertas dan wang shilling lah. Okay, senang saja yang ni. Seterusnya menggunakan kaedah kad debit. Okey, kad debit ni selalunya dekat kad bank tu dia ada tulis My Debit ya. Okey, yang ni bank Islam, yang ni Maybank ada tulis My Debit. Jadi My Debit ni selalunya kad debit ni kalau kamu tengok selalu mak kamu ataupun ayah kamu cucuk duit dekat ATM machine ya. Jadi yang tu cucuk duit tu adalah kad debit lah tu. Selalunya wang gaji ni menggunakan kad debit. Alright, faham sikit ya. Okey, maksud instrumen pembayaran menggunakan kad debit, maksudnya bayaran melalui akaun simpanan menggunakan kad. Macam cikgu ceritakan tadilah. Maksudnya, kad debit ni, mak kamu tu ada duit dalam bank. Duit tu selalunya duit gaji ataupun ayah kamu ada duit gaji dalam bank. Jadi gunakan kad debit untuk bayar sesuatu. Contohnya nak beli barang dekat Shopee. Guna kad debit. Kad kredit nanti kita belajar kejap lagi. Okey ya, faham ya? Okey, yang ni contoh instrumen menggunakan kad kredit. Okey, maksud kredit ni di sini adalah hutang ya. Kredit tu maksudnya hutang. Kalau debit tadi tu, okey, dia bukan hutang. Debit tu maksudnya ada duit dalam akaun. Okey. Kredit ni tak ada duit dalam akaun, tapi kita hutang dengan bank. Okey, dia selalunya ada tulis jugalah credit card apa semua tu. Okey, yang ni Nilofa punya ya, contoh. Jadi apa yang perlu kamu ingat, kredit tu bermaksud hutang. Jadi kad kredit tu berhutang. Kalau kad debit tadi, kita tak berhutang. Sebab apa? Sebab dia potong duit dalam akaun simpanan kita. Alright? Jadi cikgu nak jelaskan kad kredit yang sebenar ya. Okey, ini maksudnya belanja dahulu dan bayar kemudian kepada bank dan pengeluar kad seperti pasaraya. Okey, beli barang di pasaraya guna kad kredit. Okey, yang ni dia kata, tuan tolong masukkan nombor PIN. Nombor PIN tu nombor password lah untuk kad kredit tu. Terima kasih. Okey, jadi yang ni penjelasannya. Kad debit tu bayar sekarang. Okey, ada wang dalam akaun. Selalunya wang daripada akaun gaji lah. Okey, kad kredit ni maksudnya hutang. Berhutang ya. Beli dahulu, bayar kemudian kepada bank. Okey, bayar kemudian tu mungkin sama ada bayar secara ansuran setiap bulan ya. Beli barang RM1,000. Okey, RM1,200, ansuran selama 12 bulan, maksudnya RM100 sebulan. Jadi cukup 12 bulan, habislah RM1,200 hutang tu. Okey ya, maksudnya kredit tu maksudnya hutang. Alright, seterusnya, instrumen ataupun kaedah menggunakan perbankan internet. Okey, seperti Maybank to You, CIMB Clicks. Okey, yang ni famous kan ya, mak ayah kamu beli barang dalam Shopee menggunakan Maybank to You ataupun mana-mana bank, public bank ada, setiap bank ada perbankan internet ya. Jadi perbankan internet ni ada dua cara juga. Tadi yang cikgu sebutkan tadi guna debit kan. Debit tu maksudnya dalam Maybank to You ni ada wang gaji ayah kamu. Jadi boleh potong, boleh bayar menggunakan debit lah. Maksudnya bukan hutang. Dan boleh juga berhutang menggunakan kad kredit dalam ni, menggunakan Maybank to You atau CIMB Click dan berhutang. Maksudnya bayar installment. Okey, beli dalam Shopee tu contoh, bayar installment. Guna apa? Kad kredit lah. Okey, dua-dua boleh guna menggunakan perbankan internet ini. Jadi maksud yang sebenar perbankan internet itu ialah transaksi pembayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian menggunakan internet. Okey, akaun tu maksudnya akaun wang gaji tu, kad debit ataupun akaun kad kredit.
hutang ya. Kredit tu maksudnya hutang. Dua-dua boleh guna ya. Okey, next. Instrumen kaedah menggunakan kad prabayar. Okey, prabayar ni prepaid lah. Okey. Okey, kad prabayar contohnya Touch and Go. Okey. Cash and Go dalam akaun kita ni ada duit contoh. Bukan dalam kad ni ada duit, dalam akaun Touch and Go kita ni ada duit. Kita top up lah. Kita top up maksudnya kita top up macam prepaid handphone juga kita top up. Okey, itu maksudnya. Okey, prabayar Enjoy pun sama ya. Okey, maksudnya kita nak langgan siaran TV, kita top up lah duit dalam akaun Enjoy contoh. Okey, dan sama macam top up SIM card handphone. Okey, jelas ya. Maksud yang sebenarnya kad prabayar tadi ialah bayaran dibuat menggunakan wang sedia ada secara isian semula, top up. Alright, jelas ya. Okey, next. Instrumen kaedah menggunakan e-dompet ataupun nama famousnya e-wallet kan, e-wallet. Yang ni pun famous, memang top sekarang ni. Okey, beli barang di Shopee menggunakan e-wallet, beli dekat 7E, beli dekat Guardian, dekat Watson menggunakan e-wallet. Okey, selalunya e-wallet ni ada barcode macam ni. Okey, jadi duit kita ada dalam e-wallet ni. Jadi kedai tu, cashier kedai tu akan ambil scanner dia tu, dia akan scan di sini dan duit tu dipotong secara dalam talian lah. Okey, yang biasa kita dengar Touch and Go e-wallet ya. Kemudian ada bermacam, pelbagai sekarang ni. Boost e-wallet pun ada, tapi yang famous yang ni lah Touch and Go e-wallet. Okey, kita kena ada duit lah dalam e-wallet ni. Dalam akaun kita ni kena ada wang. Jadi barulah boleh membeli barangan. Jadi maksud sebenar e-wallet ialah pembayaran tanpa tunai menggunakan aplikasi di dalam peranti elektronik. Okey, maksudnya guna apps lah. Apps Touch and Go e-wallet tu. Okey ya. Senang saja. Next, instrumen menggunakan cek bank. Okey, yang ni jarang kamu guna lagi ya. Okey, ayah kamu pun jarang yang guna, melainkan dia seorang businessman. Okey, jadi sekarang ni cash ya. RM100,000. Okey, yang ni cek ni dikeluarkan, maksudnya kita mengarahkan bank untuk membayar kepada syarikat yang lain. Dalam akaun kita mesti kena ada wang lah. Okey, yang ni kita tak boleh hutang. Wang tu pula, kalau tadi kad debit tadi, wang gaji tu akaun simpanan. Tadi akaun simpanan. Untuk cek bank ni kita kena ada akaun semasa. Maksudnya kalau kita nak buat cek bank ni, kita nak arahkan bank tu bayar kepada syarikat lain, kita kena ada akaun semasa. Tak sama dengan akaun wang gaji tu ya. Akaun ni akaun lain, akaun untuk bisnes lah. Akaun semasa ni. Jadi cek bank ni hanyalah sekeping kertas saja. Jadi sekeping kertas ni maksudnya ada arahan lah. Kita nak suruh bank tu membayar dengan harga RM100,000 kepada syarikat yang lain dengan syarat kita ada wang dalam akaun semasa kita. Okey? Okey, yang ni maksud sebenar cek bank tadi tu ya. Perintah bertulis kepada bank supaya membayar jumlah khusus yang dinyatakan. Seperti yang cikgu nyatakan tadi jugalah. Okey, sama maksudnya ya. Alright. Next, instrumen menggunakan wang pos. Okey, yang ni tak ramai dah guna sekarang ni, tapi masih lagi wujud ya. Jadi wang pos ni nampak tak? Dia macam bentuk macam cek bank tadi kan. Kalau bank, kita kena buat dekat bank. Kalau wang pos, namanya pos. Jadi kita kena buat di pejabat pos sajalah. Okey, nilainya dia tak tinggi macam tadi. Tak adalah sampai RM100,000, RM200,000. Dia ada limitnya. Dia ada limit wang. Macam contoh, macam 100, 200 tu boleh lah. Okey, yang ni RM10 saja ya. Sama juga seperti cek bank tadi. Cuma yang ni kita tak perlu ada akaun dengan Pos Malaysia. Kita cuma bayar. Contohnya kita nak pergi nak bayar sesuatu kepada syarikat yang lain. Ataupun contohnya kita nak beli nombor PIN. Nombor PIN nak masuk ke universiti mana-mana. Jadi kena bayar melalui wang pos. Jadi kita pergi ke pejabat pos. Okey, kita cakap dekat pekerja, pegawai pejabat pos tu kata nak buat wang pos. Jadi
Kalau RM10, kita bayarlah RM10 dan sedikit charge. Selanjutnya charge tu dalam 50 sen. Jadi kita kena bayar RM10 50 sen. Kita dapat sekeping wang post macam ni ya. Okey, jadi lepas tu kita post lah kepada syarikat yang kita nak bayar tu. Okey, ataupun kita bagi by hand pun boleh kepada syarikat yang kita nak bayar tu melalui wang post. Alright. Jadi maksud sebenar wang pos ialah mewakili wang tunai untuk dihantar kepada penerima tertentu. Okey, syarikat ataupun badan-badan kerajaan tertentulah yang dikeluarkan oleh pejabat pos. Maksudnya kat sini contoh kalau kamu nak pergi ke bank, kamu nak cakap nak buat wang pos boleh tak? Oh, tak boleh. Okey. Bank tak ada wang pos, hanya di pejabat pos saja ada wang pos. Alright, jelas ya semua? Okey, kalau dah jelas, banyak cikgu membebel tadi kan. Jadi senang saja kan? Harap kamu fahamlah apa yang cikgu nyatakan tadi. Okey, kita buat soalan. Hanya 4 soalan sahaja ya. Senang sahaja. Dan cikgu share jawapannya. Yang ni kamu boleh pause video ya. Alright, jadi itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.